Nampak tak skrin yang di-sharekan tu? Okey, dah nampak Okey, Alhamdulillah dah nampak. Okey, so kita teruskan lagi pada huraian yang cikgu bincangkan tadi. Okey, untuk gabungan penjelmaan contoh katakanlah diberi putaran diikuti dengan pembesaran. So di sini putaran anak-anak huraikan pada yang kedua. Okey, contohnya katakanlah pembesaran tadi dah betul dapat 1 markah. Okey, faktor skala betul dapat lagi 1 markah. Pusat betul pun dapat lagi 1 markah. Okey, tetapi yang kedua nak lihat putaran dapat 1 markah. Okey, kemudian 90 darjah lawan ataupun ikut arah jam dapat lagi 1 markah. Katakanlah pusat tadi anak-anak tersalah tak dapat. Sepatutnya katakanlah pusatnya yang lain tetapi anak-anak jawab salah. So di sini anak-anak dapat 5 markah untuk huraian kerana pusat tadi salah. Tetapi apa yang berlaku kalaulah anak-anak huraikan putaran dahulu? Sebab kalau contoh soalan tu memang berlaku putaran dahulu baru pembesaran. Okay, anak-anak huraikan putaran dahulu, putaran betul, arah betul tetapi pusat anak-anak tadi salah. So di sini anak-anak cuma dapat 2 markah saja. Tetapi pembesaran anak-anak hurai semua betul. Pembesaran betul, K betul, pusat pun betul. Tetapi anak-anak tak akan diberi 3 markah full. Di sini anak-anak cuma diberi 2 markah sahaja. Kenapa? Sebab anak-anak huraikan putaran ini di atas. Okay, di mana putaran yang pertama tadi anak-anak tak dapat full mark, anak-anak cuma dapat 2 markah. So yang di bawah walaupun dah betul semua, still tak dapat markah penuh. Hanya dapat 2 sahaja. So kat sini anak-anak cuma dapat 4 markah sahaja. Jadi di sini yang paling penting, kalau anak-anak lihat soalan tu melibatkan gabungan penjelmaan, cikgu nasihatkan anak-anak huraikan pembesaran dahulu. Sebab nak cari pusat pembesaran tu taklah sesusah macam mana nak cari pusat bagi putaran. Okey. Jadi tapi kalau soalan tu memang diminta untuk huraikan putaran dahulu. Contoh katakanlah A adalah image bagi B diikuti apa. Kalau dah yang A ke B tu memang putaran, memang kena hurai putaran lah. Di bawah penjelmaan V, katalah V tu memang putaran, kena hurai putaran. Yang tu kalau diberi satu persatu. Okay, kalau dia bagi gabungan, anak-anak boleh huraikan pembesaran dahulu untuk mengelakkan kita kehilangan markah semasa huraikan putaran. Okey. Dan nak huraikan macam mana ayat full, ayat yang betul masa kita nak huraikan nanti. Perkataan-perkataan yang betul. Sebab setiap kali cikgu tanda markah pelajar, tanda jawapan pelajar, huraian tu tak tepat. So bila huraian tak tepat, markah anak-anak pun tak dapat full. Okey, contoh katakanlah macam mana nak huraikan untuk pembesaran. Okey, spelling ejaan mesti betul. Kalau ejaan tu salah, memang anak-anak tak dapat markah lah. Okey, pembesaran kat depan, mesti wajib kat depan. Kalau huraikan faktor skala dulu, diikuti dengan pembesaran, okey, semua tak dapat markah. Pembesaran mesti kat depan, 1 markah. Okey, untuk faktor skala, anak-anak boleh tulis K saja, dah merujuk kepada faktor skala. Untuk mengelakkan kita salah ejaan ataupun tertukar faktor skala, kita tulis skala faktor, tak boleh juga. So K sama dengan berapa? Katakanlah K tadi 3, so dapat lagi 1 markah. K pada pusat, tulis dia pusat berapa? Pusat dalam koordinat ataupun dalam abjad, dapat lagi 1 markah. So untuk pembesaran, huraian dia kena ada semua ni, 3 markah. Macam mana kalau hurai betul 2 je? Pembesaran betul, K betul, pusat tak betul? Tak apa. Anak-anak dapat 2 markah. Kalau salah 2 pun, K salah, pusat salah, still dapat 1 markah. So sebab tu jangan tinggal soalan ni, jawab je. Okay? Okay, yang kedua macam mana nak huraikan bagi putaran. Putaran mesti kat depan, dapat 1 markah, ejaan mesti betul. Ejaan yang salah, so anak-anak akan salah semua.
Okey, putaran 1 markah. Kemudian putaran dia mesti ada arah sama ada 90 darjah ikut ataupun lawan arah jam lah. Okay, ikut ataupun lawan arah jam. Okay, dapat lagi 1 markah, salah satu lah, jangan jawab dua-dua. Tu yang cikgu bagi tu satu contoh lah. Okay, 90 darjah ikut arah jam ataupun 90 darjah lawan arah jam. Macam tu. Okay. Okey, jadi ada pelajar tanya ya. Ikhwan tanya, kalaulah faktor skala ya. Dia tanya soalan Ikhwan tanya. Okey, kalau Fs ya ditulis macam mana? Nak tulis Fs saja untuk faktor skala tu, Ikhwan tanya boleh tak kita nak tulis Fs saja? Tak boleh ya. Sebab Fs tu spelling kena betul. Kalau nak tulis faktor skala kena tulis dengan betul. Jangan tulis Fs je. Okey, itu jawapan cikgu. Kalau K tak apa sebab K tu memang dah simbol bagi faktor skala. Kalau Fs tak boleh ya. Fs tu dah ejaan lain dah. Singkatan kita tak terima ya. Okey, jadi pusat tu kita boleh guna perkataan pusat lah. Okey, kalau lah dia bagi dalam abjad B, letakkan B terus ya. Okey. Alright, okay, so tu yang tentang pembesaran ya. Okay, kemudian putaran 90 darjah ikut ataupun lawan arah jam diikuti dengan pusat. Okay, apa pusatnya tu? Kalau betul pusat tu anak-anak lagi dapat 1 markah. So total dia markah kat sini adalah 3 markah. Okay. Okay, untuk huraian pantulan. Okay, huraian pantulan. Pantulan dapat 1 markah. Okay. Pantulan ni dia mesti kena ada perkataan garis ataupun paksi. Jangan pula pantulan pada titik, tak boleh ya. Pantulan pada garis. Garis ni bermaksud yang anak-anak kena buat sendiri garisan tu. Garis apa? Contohnya anak-anak lihat dia pantul pada X sama dengan 4. So kita guna perkataan garis X sama dengan 4. Ya, jangan guna paksi, guna garis X sama dengan 4. Atau pantulan pada garis Y sama dengan 5. Yang mana garisan yang kita buat sendiri tu kita gunakan perkataan garis. Okey. Tetapi kalau memang dia pantul pada paksi, paksi ni yang memang dah ada, paksi mencancang ataupun paksi mengufuk. So kena guna perkataan paksi lah. Okay, pantulan pada paksi ya. Paksi apa? Paksi X atau paksi Y sahaja. Dia takkan ada dah paksi X sama dengan 5 ataupun paksi Y sama dengan 6, memang dah tak ada dah macam tu ya. Okey. So untuk pantulan ni markah yang diberi hanya 2 markah saja. Pantulan 1 markah, garis sama dengan berapa tu 1 markah. So total dia anak-anak akan dapat 2 markah sahaja untuk huraian pantulan. Okey. Boleh tak? Okay, kalau di skrin cikgu ni dah keluar sampai pantulan. Yang anak-anak punya macam mana? Dah keluar sampai pantulan tak? Ataupun lambat sikit? Okay, kalau tak clear ataupun ada lab apa-apa bagi tahu cikgu ya. Sebab tengok kat skrin MacBook cikgu ni dah habis pantulan. Okay, clear ke semua? Boleh sampai pantulan pada paksi X ataupun Y? Okay. So, huraian kita ada sampai 4 ya. Pembesaran, putaran, tapi yang biasanya keluar pembesaran dengan putaran. Okay, ataupun pantulan. Tetapi macam mana kalau ditanya tentang translasi? Macam mana nak hurai translasi? So, translasi, perkataan kat depan tu mesti kena ada translasi. Okay, translasi. Translasi tu dah dapat 1 markah. Kemudian translasi ni kena ada huraian dia vektor lah. Vektor dia tu macam mana pergerakan dia, X, Y dia. Adakah mengufuk ataupun mencancang dan sebagainya. Okay. Translasi contohnya 3, 5. Yang mana kita merujuk kepada 3 tu adalah pergerakan secara mengufuk dan 5 tu adalah secara mencancang. Okay. Amirul Aiman, ada tak soalan tak nampak lagi cikgu? Apa maksudnya? Soalan cikgu tak bincang lagi soalan.
cikgu baru bincang tentang nota. Cikgu bagi nota tentang huraian. Huraian, macam mana nak huraikan pembesaran, putaran dan pantulan. Okay, soalan nanti lepas ni kita akan bincang. Okey. Okey, jadi seterusnya kita pergi lagi kepada yang ketiga ya, skop soalan yang ketiga adalah tentang luas objek ataupun luas imej. Okey, kat sini anak-anak bila dia minta tentang soalan luas, terus tulis formula Li sama dengan K kuasa 2 darab LO. Li adalah luas imej, K adalah faktor skala yang dikuasa 2kan dan didarab dengan luas objek. Okey, jadi kat sini yang pertama anak-anak lihat kenal pasti apakah soalan yang diberi tadi ya. Kalaulah soalan beri imej, katakanlah imej adalah 20, so nak kira luas kawasan berlorek. Ya. Okey, jadi di sini kita boleh kira lah. Okay, K dia diberi berapa, K kita akan lihat pada huraian tadi lah. K didarab dengan luas objek. So imej tadi katakanlah berapa, masukkan je formula kat sini. Yang penting anak-anak jangan bertukar ya antara objek dengan luas yang mana. So bila kita dapat kat sini, dapatlah untuk luas objek. So bila dah dapat luas objek, anak-anak kena ingat ya untuk cari luas kawasan yang berlorek. Ya, luas kawasan berlorek, anak-anak ingat formula dia luas yang besar tolak dengan luas yang kecil. Nah, contoh kat sini katakanlah yang besar tadi luas yang diberi imej 20. So, anak-anak tolakkan dengan luas objek yang lebih kecil tadi. So dia akan dapatlah jawapan untuk luas kawasan yang berlorek. Okey, jadi biasanya untuk luas ni kebanyakan anak-anak tak ada masalah. Okey. So jadi hari ni barulah kita akan pergi pada soalan ya Amirul. Kita baru nak bincangkan soalan dan tadi baru nota saja. Okey, untuk soalan ya, soalan yang pertama, anak-anak boleh rujuk pada soalan yang Cikgu Kuna bagi tadi ya dalam Telegram. Dalam Telegram anak-anak boleh lihat. Untuk soalan yang pertama, SPM tahun 2003. Okey, soalan SPM tahun 2003, anak-anak lihat. Okey, contoh soalan yang pertama, anak-anak kena kenal ya, kena tahu cara nak baca soalan. Contoh soalan yang bahagian A dia melibatkan titik. Contoh kat sini nyatakan koordinat imej bagi titik H. So kat sini kita kenal pasti titik yang kita nak gerakkan nanti adalah titik H. Okay, sekarang Cikgu Kuna dah berada di soalan ya, lembaran soalan. So anak-anak ada nampak tak soalan yang Cikgu Kuna sharekan tu ataupun masih lagi dalam slide nota tadi? Ada nampak tak? Boleh? Boleh siapa-siapa respon tak? Adakah slide yang ditonjolkan sekarang ni slide soalan ataupun masih lagi dalam slide nota? Boleh tak? Tunjukkan pada cikgu. Cuba respon. Dah nampak soalan ataupun belum? Okey, kalau dah nampak. Okey, dah nampak soalan. Okey, thank you Amirul. Okey, Amirul dah respon, dah nampak soalan. Okey, so kalau dah nampak soalan kita boleh bincang ya. Okey, thank you Syah. Okey, jadi kita tengok sekarang nyatakan koordinat imej bagi titik H di bawah penjelmaan yang berikut. So langkah yang pertama, anak-anak kena kenal pasti manalah imej ataupun manalah objek H yang kita nak gerakkan nanti kat sini. So tandakan siap-siap ni adalah objek. Sebab objek nanti yang akan digerakkan ya, objek yang akan digerakkan. Okay, so objek ni nak digerakkan sebagai apa? Yang pertama, nak digerakkan secara arti. Apa yang dimaksudkan dengan arti? Iaitu gabungan penjelmaan yang mesti digerakkan T dahulu diikuti dengan R. So di sini anak-anak boleh lihat T adalah translasi negatif 2, 4. Okay, negatif 2, 4 bermaksud gerakan 2 ni ke kiri. Okay, 4 ni adalah ke atas. Kerana yang ke atas ni adalah pergerakan secara mengufuk ya, mengufuk sama ada kalau positif ke kanan,
negatif akan ke kiri. So di sini anak-anak boleh gerakkan H tadi daripada H 3 ke 2 ke kiri. Saya 2 petak ke kiri kat sini. Kemudian 4 tadi naik ke atas. Naik ke atas. 1, 2, 3, 4. So kat sini ya. So ini adalah H prime tadi. Okey. Ataupun sebenarnya kalau anak-anak nak guna formula pun tak ada masalah untuk kira translasi ni. Boleh kira guna formula iaitu objek ditambah dengan translasi akan menghasilkan imej. Okay, objek ditambah dengan translasi akan menghasilkan imej. Contoh di sini kalau kita lihat objek yang diberi adalah 92. So 92 ditambah dengan translasi yang diberi tadi iaitu negatif 2, 4. So berapakah imejnya? Tambah saja. 9 tambah negatif 2. So dapat jawapan dia 7. 2 tambah dengan 4 dapat jawapan dia 6. So kita dapat imejnya adalah 7, 6. So dah dapat 1 markah. Okay, tu kalau anak-anak nak guna formula ya. Tak nak guna formula pun tak ada masalah. Terutamanya kalau kertas 1. Kertas 1 dia tak bagi dalam bentuk kertas grid. So macam mana kita nak gerakkan petak kan? So boleh guna formula. Okay, so selepas dapat 7, 6 tu anak-anak nak gerakkan lagi dengan R pula. Apa R tu? R adalah pantulan pada garis Y sama dengan 3. Pantulan pada garis Y sama dengan 3. Bermaksud yang memotong paksi Y. Paksi Y yang mencancang ni, paksi Y. Yang memotong paksi Y pada nombor 3. So kat sini adalah nombor 3. So anak-anak boleh buatkan paksi ya. Paksi pantulan tadi. Ini adalah garisan Y sama dengan 3. So garisan Y sama dengan 3. Sekarang titik H kita ke atas ni. H ke atas ni. Anak-anak nak pantulkan pada pada garis Y sama dengan 3. Bilang petak berapa nak pergi ke paksi tadi? 1, 2, 3. So bila pantulan tadi nak ke paksi garis pantulan dia tadi sebanyak 3 petak, maka anak-anak gerakkan 3 juga ke bawah. 1, 2, 3. So jawapan kita adalah 7, 0. So jawapannya adalah 7, 0. Okay, so kat sini anak-anak lagi dapat 1 markah. So total markahnya adalah 2 markah. Okay. Jadi kalau satu cara lagi, kalau anak-anak tak nak gerakkan petak ya, tak nak gerakkan petak, anak-anak boleh terus guna formula. Katakanlah imej bagi H yang kita dapat tadi selepas translasi 7, 6. Okay, kemudian kita nak pantulkan pada Y sama dengan 3. Okay, so bila kita nak pantulkan pada Y sama dengan 3, okay, di sini Y yang akan bergerak. Okay, untuk titik X tidak bergerak, so 7 kekalkan dengan 7. Y yang akan bergerak. So anak-anak boleh bayangkan objek di titik 6 nak digerakkan pada paksi Y nombor 3. So 6 ditolak dengan 3 akan dapat 3. Sekarang kita berada di 3 ya. Tadi kita duduk kat nombor 6. Kita gerak sebanyak 3. Maka 3 lagi ke bawah. So 3 tolak dengan 3, maka kita akan dapat sifar. Kat sinilah kita akan dapat koordinatnya 7 sifar tadi. Okay, 7, 0. Tapi untuk kertas yang kedua ni cikgu syorkan anak-anak boleh terus guna petak untuk bilang kedudukan dia. Okay, so dapat jawapan dia 2 markah iaitu 7, 6 1 markah dan 7, 0 2 markah. Okay, untuk yang kedua, huraian yang kedua adalah TR. Okay, ingat bila anak-anak nak buat gabungan penjelmaan, kita akan buat yang belakang dahulu. Okay, untuk yang kedua anak-anak lihat soalan menghendaki TR. Okay, TR bermakna anak-anak nak buat R dulu. Okay, kita nak buat R dulu. TR.
R adalah pantulan. So apa yang kita nak gerakkan adalah titik H tadi. H tadi nak digerakkan R terlebih dahulu iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 3. So pantulan pada garis Y sama dengan 3. So garis Y sama dengan 3 kat sini. Okay. Ini adalah garisan Y sama dengan 3. So anak-anak boleh lihat hash tadi kat sini dia gerakkan satu petak, maka dia akan pantul lagi satu petak ke atas. So ni adalah hash prime dia. Dan jangan lupa jawapan anak-anak kena tanda pada jawapan tu dalam bentuk koordinat ya. Jangan tandakan pada gambar rajah sahaja. Ya, anak-anak kena jawab pada ruangan jawapan. Apakah image bagi H tadi? Jawapannya adalah 9, 4. Okay. Dan sama juga kalau anak-anak nak gunakan formula yang macam Cikgu Kuna ajar tadi. Katakanlah H tadi objeknya adalah 9, 2. Okay, 92. Katakanlah sekarang kita boleh nampak dia nak pantul pada Y sama dengan 3. Bermakna Y sahaja yang berubah, X kita kekal 9. Okay, jadi Y berubah daripada 2 nak pergi ke 3. So dia naik 1. Maka daripada 3 pun kena tambah 1. So sekarang koordinat Y dia adalah 4. So di situ kita akan dapat image kita adalah 94. So dapat 1 markah. Okay, kemudian kita nak gerakkan satu lagi iaitu T translasi. So translasi, katakanlah kita nak guna formula objek tambah translasi untuk dapatkan image. So objek kita tadi 94 tambah dengan translasi negatif 2, 4. So image kita adalah 9 tambah dengan negatif 2. So dapat 7. Objek 4 didarat dengan translasi 4 dapat 8. So jawapan translasi yang seterusnya adalah 7, 8. Okay, kalau tak percaya kita cuba buktikan dengan pergerakan. Okay, contohnya daripada H bergerak 2 ke kiri. 1, 2. Kemudian naik 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. So kedudukan image yang baru sekarang adalah 7, 8. So jawapan kita terbukti betul sama ada gerakan berdasarkan grid ataupun menggunakan formula. So lagi sekali anak-anak dapat 2 markah. Okey. Boleh faham tak? InsyaAllah Okay, yang ni mudah je ya. Translasi dengan pantulan setakat hari ni cikgu rasa okey ya. Pelajar boleh kuasai, tak ada masalah. Okey, kemudian kita pergi lagi pada huraian ya. Untuk huraian bahagian B. Okey, untuk huraian bahagian B bagi soalan tahun 2003 SPM yang sebenar ni dia agak non-rutin sedikit. Sebab yang ni dia ada nak uraikan penjelmaan tunggal. Kalau sebelum ni kita tengok soalan-soalan yang latest ni tak jumpa dah penjelmaan tunggal ni. Tetapi Cikgu Kuna suka untuk terangkan balik kerana takut-takut keluar dalam SPM nanti anak-anak tak biasa dengar apa tu penjelmaan tunggal. Tunggal ni bermaksud penjelmaan tu satu. Contohnya sepatutnya biasa diberi gabungan penjelmaan. Berlaku putaran, lepas tu pembesaran. Ataupun berlaku pantulan, lepas tu pembesaran. Tetapi penjelmaan tunggal ni bermaksud daripada berlakunya 2 penjelmaan, diminta nak huraikan satu je penjelmaan tu secara tunggal. Maksudnya sepatutnya berlaku 2 penjelmaan tetapi nak di-shortcutkan jadi satu sahaja. Itu maksudnya penjelmaan tunggal. Okey, untuk contoh soalan ni, kita pergi satu persatu. Untuk huraian paling penting anak-anak kena wajib tandakan mana objek dan mana image. Jangan sesekali tertukar. Sebab kalau kita tertukar objek dan image maka huraian kita memang akan salah. Tu yang pertama anak-anak kena hurai dengan betul antara objek dengan image. Okay, contoh yang pertama kalau anak-anak lihat kat sini A, B, E, F
adalah image bagi A, B, C, D di bawah satu penjelmaan V. Yang ni bukan gabungan penjelmaan. Sebab dia dah mention, dia dah bagi tahu A, B, E, F ni image bagi A, B, C, D di bawah V. So V tu kita tak boleh letak sebarang penjelmaan. Mesti ikut apa yang soalan nak. Contoh di sini kita boleh tengok A, B, E, F adalah image. Yang ni A, B, E, F. Cikgu guna tandakan. Adalah image bagi A, B, C, D. Okey, bagi A, B, C, D. Sorry, terbalik ya. Okay, yang pertama dia nyatakan A, B, E, F adalah image. Kita tandakan dulu yang ni image. Bagi A, B, C, D. So A, B, C, D kat atas tu adalah automatic jadi objek. Sebab bila dah satu tu image, maka yang satu lagi adalah objek. Itu yang pertama kita mesti tandakan. Okay, yang mana berlaku adalah di bawah penjelmaan V. Dan soalan nombor 1 bahagian B nak minta kita huraikan apakah penjelmaan V. So di sini kita nampak objek dengan image. Okay, so anak-anak rasa apakah yang berlaku? Okay, ni objek yang warna biru, yang ni adalah image. Okay, ada anak-anak kata ini adalah putaran. Ada yang kata ni putaran. Okay, ni sebenarnya bukan putaran, ni adalah pantulan. Macam mana kita nak cam dia pantulan ataupun tidak? Cuba anak-anak letakkan pembaris. Ya. Letakkan pembaris pada garisan AB tadi. So kalau anak-anak lihat, bila cikgu guna letakkan pembaris kat situ, kita boleh nampak setiap bucu tadi dia memantul sama petak. Okay, contoh katakanlah bucu D tadi, cikgu guna nak pantulkan pada garis AB tadi sebanyak satu petak, setengah petak. Satu setengah, maka kat bawah ni pun kita gerakkan sebanyak satu setengah juga. Ni setengah, yang ni pun satu. Nak pergi ke bucu F. Maka ini adalah pantulan. Okey, boleh? So ini adalah pantulan ya, bukan putaran. So macam mana kita nak huraikan pantulan? Okay, cikgu nak tulis kat sini supaya nampak besar sikit. V tadi adalah pantulan. So dapat satu markah. Ya, sebab dia mesti duduk kat depan tadi ya. Pantulan, pembesaran, putaran. Mesti kat depan sekali ya, dapat satu markah. Kemudian pantulan dia mesti kena ada X sama dengan ataupun Y sama dengan. Okay, paksi X ataupun paksi Y. Ataupun garis X sama dengan berapa, garis Y sama dengan berapa. Okay, sekarang kita tengok pantulan pada garis. Nak kata X sama dengan, tak tahu, Y sama dengan, tak tahu. So senang, simple kita terus cakap garisan apa yang kita lukis ni. Garisan AB. So anak-anak boleh terus tulis pantulan satu markah pada garis. Kenapa kita sebut pada garis? Okay, sebab A ke B tu melibatkan satu garisan. So kita boleh tulis pada garis AB. So dapat satu markah lagi. So dapat full marks 2 markah untuk huraian V. Okay, boleh ke? Okey. Yang kedua, kita teruskan lagi untuk huraian yang kedua. Anak-anak boleh lihat pada huraian yang kedua. Kita pergi lagi untuk huraian yang kedua. Apakah soalan minta? Okey, soalan minta. Okey, kita lihat lagi soalan ada minta yang kedua. Penjelmaan tunggal. Apa maksud penjelmaan tunggal ni? Okey, penjelmaan tunggal bermaksud kalau ibu tunggal, ibu tunggal ni dia seorang je, tak ada suami Jadi samalah kalau penjelmaan tunggal ni maksudnya dia tidak melibatkan dua penjelmaan lah, dia melibatkan satu saja. Okey, maksudnya kat sini penjelmaan tunggal ni dia nak anak-anak huraikan. Sepatutnya penjelmaan ni adalah dua kali dijelmakan. Tetapi dia nak anak-anak jelmakan sekali je, tetapi sama, setara ni maksudnya sama. Sama dengan gerakan yang sebanyak 2 kali tadi. Okey, contoh apa yang cikgu nak masukkan gerakan 2 kali. So kalau anak-anak baca balik soalan, ABEF adalah image bagi ABCD di bawah penjelmaan V. Bermaksud objek ABCD
nak ke image ABEF adalah di bawah penjelmaan V. Okay. Kemudian dia tambah lagi GHJK adalah image. Yang ni pula image. GHJK ni pula adalah image. Bagi ABEF, bagi yang ni pula di bawah penjelmaan W. Nampak tak? So dia berlaku dua pergerakan sepatutnya. Iaitu yang pertama pergerakan A, B, C, D sebagai objek yang mula-mula. Okay. Dia sepatutnya digerakkan ke A, B, E, F di bawah penjelmaan V. Kemudian A, B, E, F pula digerakkan ke penjelmaan yang kedua iaitu G, H, J, K. Iaitu di bawah penjelmaan W. Tetapi soalan bukan nak kita huraikan penjelmaan W. Soalan nak kita huraikan apakah yang sepatutnya berlaku dalam WV tadi dihuraikan pada satu sahaja penjelmaan. Bermaksud kat sini daripada A, B, C, D, kotak yang warna kuning tadi, Cikgu Kuna terus nak jelmakan kepada kotak hijau G, H, J, K tadi. Bermaksud yang biru tadi tak ada. Tu maksud dia. Maksud penjelmaan tunggal ni adalah yang sepatutnya berlaku dua kali daripada kuning ke biru diikuti ke hijau tadi. Tetapi sekarang penjelmaan tunggal bermaksud Cikgu Kuna nak daripada kuning itu terus ke hijau. Iaitu tidak melalui biru. Jadi di sini biru itu Cikgu Kuna padamkan. Bermaksud penjelmaan tunggal kat sini adalah daripada kuning Cikgu Kuna terus nak pergi ke hijau. Tu maksud dia penjelmaan tunggal. Bermaksud sekali sahaja berlaku pergerakan tadi. So langkah yang pertama, apa yang anak-anak boleh huraikan? Yang pertama kita nampak dia bergerak secara dah membelok dah ni. Bukan lagi pantulan ya, bukan pantulan. Nak kata translasi lagi lah, bukan, sebab translasi mesti daripada kalau mencangcang juga jawapannya. Tapi sekarang kita nampak daripada yang tidur tadi dah naik secara mencangcang. Bermaksud ini mesti berlaku putaran. So, bila anak-anak dah kenal pasti dia adalah putaran, terus tulis putaran. Satu markah dah. Putaran dah dapat satu markah. So, bila ada putaran, soalan yang kedua, huraian dia mesti kena ada arah. Sama ada darjah dia 90 darjah, ikut arah jam, ataupun lawan arah jam, mesti kena ada. So, jadi yang pertama nak tahu 90 darjah ataupun lawan arah jam, Cikgu Kuna susunkan objek dan image dalam susunan tertib abjad. Macam mana nak susun dalam tertib abjad? Contohnya katakanlah objek tadi A, B, C, D. Okay. Kemudian image adalah G, H, J, K. G, H, J, K. So ini adalah susunan abjad yang betul. Jadi anak-anak jangan ambil sebarangan bucu. Kerana salah pilih bucu maka huraian kita akan salah. Contoh kat sini Cikgu Kuna ambil bucu A dan bucu G. Cikgu Kuna gunakan sistem jam juga. Okay, kalaulah jam yang ke atas ni jam 12, kanan jam 3, bawah 9, bawah 6, kiri adalah 9. Okay, sekarang katakanlah titik A. Titik A adalah objek. Akan ke titik G adalah image. So A berada di sebelah kanan. So bila berada di sebelah kanan jam, maka jam itu adalah jam 3. Dan G adalah di sebelah atas. So sebelah atas adalah jam 12. Maka kalau kita nampak kat sini, 3 objek akan bergerak pergi ke image jam 12, maka pergerakan ini adalah 90 darjah lawan arah jam. Sebab 3 nak pergi ke jam 12 sekuan. So 90 darjah. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Lawan
arah jam. Okay, so dah dapat 2 markah. Sebab anak-anak dah boleh hurai putaran, 1 markah. 90 darjah, lawan arah jam, 1 markah. Nak cari pusat pula. Okay, macam mana cara yang betul nak cari pusat? Sama juga, cikgu guna ambil 2 bucu yang sama, iaitu bucu A dan bucu G. Wan, cikgu guna bilangkan petak. Daripada A ke G tu berapa petak? 1, 2. So ada 2 petak. So 2 petak tadi bahagikan dengan 2. 2 petak tu bahagikan dengan 2. So dapat jawapannya adalah 1. So bila anak-anak bahagikan 2, dapat 1 tadi, anak-anak lompat daripada G ataupun A tak ada masalah. Bilang daripada G, katalah 1 petak tu duduk kat sini, kat tengah ni. So kat sini seperti jarum jam. Kat sini ni pusat jam. Yang mana jam ni bergerak, kalau ke sebelah sini, jam 3. Ke sebelah sini jam 9. So dia mungkin boleh naik ke atas iaitu jam 12 ataupun mungkin boleh turun ke bawah iaitu jam 6. Bermakna pusat putaran kita mungkin pada jam 12 ataupun mungkin pada jam 6. So yang mana satu untuk kita buat pilihan, cuba ambil 2 bucu yang sama dan cuba cek yang mana betul. Katakanlah anak-anak kata bucu pada jam 6 tu betul sebagai pusat. So cuba ambil, katakanlah cikgu guna ambil bucu K dan bucu D. Okay, cuba lihat. Daripada pusat 6 nak pergi ke K, 2 petak 2 petak. Sedangkan daripada bucu 6 nak pergi ke bucu D, anak-anak boleh lihat tak pergerakan dia adalah 4 petak. Adakah dia membentuk sudut 90 darjah? Sudah tentu dia tidak membentuk 90 darjah. Maka secara automatik bucu yang nombor 6 tadi adalah bukan pusat putaran dia. So bila 6 tu bukan pusat putaran, maka putaran yang betul adalah pada 12 tadi. Okay, kalau tak percaya kita boleh cuba uji. Daripada pusat 12 nak pergi ke jam 6, anak-anak boleh lihat 4 petak. Okay, kemudian daripada bucu 12 tadi, kalau nak pergi ke titik D adalah 4 petak. Sekarang 12 nak pergi ke K, anak-anak boleh lihat juga adalah 4 petak. So nampak tak dia membentuk sudut 90 darjah kan? So betul lah. Maka pusat bagi putaran tadi adalah pada jam 12 tadi. So berapa jam 12 tu? Anak-anak bacakan balik koordinat dia. Koordinatnya adalah 6, 5. So pada pusat 6, 5. So tu adalah jawapan dia. So anak-anak dapat 3 markah. Boleh tak? Okey. Soalan. Kalau pelajar tanya macam mana kalau kita ambil bucu yang lain, tak ambil bucu A dan G. Okey, boleh juga. Katakanlah cikgu guna ambil bucu yang lain iaitu bucu B dan bucu H. B dan H. Ya, perkara yang pertama anak-anak mesti ambil bucu yang sama ya. Jangan sesekali ambil bucu yang berbeza. Objek dan imej yang tak sama menghasilkan pusat yang salah. So bilang petak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 ya. 6 anak-anak bahagikan dengan 2. So bagikan 2 dapat 3. 1, 2, 3. Mesti di sini. So dapat kat sini. Anak-anak nak gerakkan 3 tu ke mana? Ke atas atau ke bawah? Katakanlah ke atas tadi 3. Mungkin pusatnya kat sini. Ataupun 3 ke bawah. Mungkin pusatnya kat sini. So sama juga. Caranya kita cuba uji ya. Mana-mana bucu yang kita jangka betul tadi. Sama juga katakanlah anak-anak uji bucunya pusatnya kat sini. Katakanlah anak-anak ambil titik K. So K lawan dia dengan D. Nampak tak? Dia bukan 90 darjah. So bila kita tengok pusat tu bukan 90 darjah. Maka pusat yang kita nak adalah ke atas tadi lah. Secara automatik. So betul. Pusat yang sama juga kita akan dapat iaitu pusat 6, 5. Okey. Sekarang cikgu guna tunjukkan contoh. Katakanlah cikgu guna ambil bucu yang tak menjadikan garisan lurus. Ya. Contoh cikgu guna ambil bucu yang mana bucu tu tak jadi garisan lurus. Contoh cikgu guna ambil bucu J. J. Objek dia adalah C. Kat sini. So garis 2 bucu yang cikgu guna pilih tu dah tak menghasilkan garis lurus. So macam mana cikgu guna nak buat?
Cikgu guna gerakkan J ke C secara mengufuk diikuti secara mencancang. Okey. So kita bilang petak. Bilang tu daripada J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 anak-anak bahagikan dengan 2. So dapat jawapan dia 4. So dapat 4 gerakan 1, 2, 3, 4. So, anak-anak dapat kat sini tadi. So bila dapat kat sini anak-anak bilang daripada bucu L. Sebab masa gerakan mengufuk dan mencancang tadi ada bucu L. So bila ada bucu L tadi gerakkan lagi 3. 1, 2, 3. So bila anak-anak okey. Sekejap ya, ada soalan daripada seorang pelajar. Lepas ni cikgu jawab ya. Cikgu selesaikan yang ni dulu. Okey, katakanlah daripada bucu tadi lompat dapat 3, kita turun ke bawah 3. 1, 2, 3 kat bawah. So kat sini kita boleh nampak L yang kita buat tu betul ke tak? Sebab bayangkan ya, kalaulah bucu dekat sini, cikgu guna ambil satu bucu yang kita nak uji tadi, bucu K. So K akan pergi ke D. Nampak tak? Bukan 90 darjah. So bila K nak pergi ke D bukan 90 darjah, so dekat sini maka L yang kita buat tu salah. Maksudnya salah macam mana? Salah arah dia. Salah arah bermaksud cikgu Kuna kena gerakkan balik daripada bucu J tadi ke atas bukan ke bawah. J nak pergi ke C tadi kena gerakkan ke atas diikuti ke mengufuk. Maksudnya mesti mencancang dulu baru mengufuk. Sebab dia ada efek tau. Kalau kita gerakkan ke bawah tadi macam yang cikgu Kuna tunjuk contoh tadi, kita boleh lihat bucu yang kita dapat tadi tak betul. Bermakna L kita tadi salah lah. Bermakna kalau L kita salah, anak-anak kena buat ke atas balik. Yang tu kena try and error. Okay, try and error lah. Okay, jadi kita bilang petak tadi dapat 8. 8 bahagi 2 dan 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti kat sini. So berhenti kat sini, cuba bilang daripada bucu L. Kalau yang garis lurus senang. Kita bilang 3, lompat keluar 3. Bilang 2, lompat 2. Tetapi kalau yang bucu L ni, dia kena buat 2 kali. Langkah yang pertama, anak-anak kena bilang petak, bahagikan 2 dulu. Selepas bahagikan 2, gerakkan tu berhenti tempat yang kita bilang petak tadi. Selepas berhenti, kena bilang dari bucu L. Bucu L tadi ada berapa? 1, 2, 3. Maka anak-anak kena lawan. Kalau L tadi di sini, okay, anak-anak kena lawan. L tadi 3 ke atas. Dekat sini. So di sinilah pusat dia. So sama tak dengan tadi? Sama juga ya. Bila kita buat L yang betul, maka jawapannya akan menghasilkan sama saja. Boleh tak? Okey. Sekali lagi kita tunjukkan bucu yang berbeza ya. Sekali lagi katakanlah cikgu Kuna ambil bucu apa lagi yang tak sama ya. Bucu K dengan D. K dengan D. Katakanlah ni K, ni D. Kita gerakkan secara mencancang. Diikuti mengufuk. So bilang petak, berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan bilang petak macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak boleh macam tu. Sebab kalau nak bilang macam tu, nanti dia akan dapat ganjil. Petak mesti genap. Kalau anak-anak bilang tu dapat petak yang ganjil, tu memang tak betul tu. Tu salah tu. Dia mesti genap. Mesti genap. Okay, so dapat 8 tadi bagi dengan 2, dapat 4. So anak-anak bilanglah daripada bucu mana pun, katakanlah D bilang 4. 1, 2, 3, 4, berhenti kat sini. So kita nak dari bucu L lagi. Dari bucu L tadi berapa lagi nak sampai tempat yang kita berhenti tadi? 1 petak. So 1 petak keluar 1. So pusat kita betul lah berada di tempat yang sama. Maknanya anak-anak gunalah bucu macam mana sekalipun. Make sure bucu objek dan image tu adalah yang sama. Maka pusat yang sama akan dapat. Boleh tak? Okey, soalan pelajar ya. Soalan daripada
seorang pelajar iaitu Nik Syarifuddin ya. Okey, Nik Syarifuddin ada tanya soalan. Okey, soalan dia anak-anak boleh lihat kat sini. Nik Syarifuddin tanya, okey, kalaulah sudut depan dia tu 270 darjah, maka nak cari pusat dia tu kena 270 darjah juga ke Cikgu Kuna? Okey, kalaulah 270 darjah tu arahan dia yang ni nak cari pusat ke nak putar? Kalau nak putar titik, contoh kalau nak hurai putaran, dia tak bagi tahu kita, tak mention kita 270 atau sebagainya. Okay, kita yang kena cari pusat tersebut. Tetapi kalau kita nak putarkan titik, contoh putaran 270 darjah ikut jam ataupun lawan arah jam, kita tengok kalaulah dia nak 270 darjah lawan arah jam, kita buat putaran 90 darjah ikut arah jam. Sebab putaran yang lawan jam tu 270 darjah sebenarnya sama dengan 90 darjah ikut arah jam. Ya. Tapi kalau setakat hari ini SPM yang sebenar belum lagi keluar yang 270 darjah. Tapi bagus soalan ni sebab kalaulah keluar macam mana kan, takkanlah kita nak putar sebanyak 3 kali. Jadi kalaulah dia nak putaran 270 darjah tu ikut arah jam, maka anak-anak buat 90 darjah lawan arah jam. So dah memenuhi apa yang dia nak tadi tu ya. Sebab jawapan dia hanya nak koordinat saja, bukan nak kita tunjukkan jalan kerja dan sebagainya, tak ada . Okay, so cikgu harap menjawab soalan Nik Syarifuddin tadi ya. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada soalan yang kat bawah sekali. Okay, huraian tentang luas ya, nak mencari luas. Okay, sebelum nak mencari luas, soalan C1, diberi LMNP adalah imej bagi ABCD di bawah suatu pembesaran. So kita lihat pada soalan, LMNP adalah imej. Okey, imej bagi ABCD di bawah suatu pembesaran. So yang ni pun sama. Bila kita nak huraikan apa-apa, huraian soalan penjenaan, langkah pertama mesti tandakan mana imej dan mana objek. Contoh yang besar tadi imej, yang kecil tu adalah objek. So tandakan macam tu. Okay, yang pertama mesti dah tak kira lah besar ke kecil ataupun kecil ke besar. Huraian mesti yang pertama kena ada pembesaran. Okay. Tapi untuk soalan kat bawah ni dia cuma nak nyatakan koordinat pusat pembesaran. So nak nyatakan koordinat pusat pembesaran senang saja. Anak-anak ambilkan pembaris, ambil dua bucu yang sama. Contoh kat sini Cikgu Kuna ambil bucu L dengan bucu A ya, dua bucu yang sama, L dengan bucu A. Ambil pembaris, garis. Okey, gariskan. Okey, so panjangkan garisan tadi. Ambil lagi dua bucu yang sama. Mana-mana bucu pun tak kisah. Katakanlah anak-anak nak ambil bucu P dan bucu B. Ya, tak ada masalah, ambil je. Tapi make sure bucu tu sama. Tengok Cikgu Kuna dah ambil yang salah ya. Nak ambil P dengan B, salah tu sebenarnya P dengan D. Sebab itulah kita nak ambil bucu, mesti pastikan bucu tu bucu yang betul. Kalau kita silap pilih bucu, maka pusat kita pun akan salah. Okay, contoh cikgu ambil P ke D. P nak pergi ke D, garis. So di sinilah cikgu akan dapat titik persilangan tadi. So persilangan ni adalah pusat pembesaran. Okay, kalau lah pelajar kata nak ambil bucu yang lain, boleh, tak ada masalah. Nak ambil N dengan C, boleh. So jawapan dia tetap akan sama. Sebanyak mana pun anak-anak ambil bucu, okay, garis, dia akan dapat pusat yang sama. Sama je. So pusat dia kat situ. So anak-anak boleh huraikan pusatnya adalah 6, 2. So jawapan dia kat sini adalah 6, 2. Okay, manakala untuk soalan yang kedua, C2 anak-anak boleh lihat. Okay, diberi luas LMNP ialah 325.8 unit. Okay, soalan dia kalau kita baca, diberi luas LMNP. Dia tak nyatakan pun LMNP tu apa pada soalan ni. Tapi anak-anak boleh baca pada soalan kat atas tu.
LMNP adalah image. Okey. Okey, so sekarang cikgu dah bagi tahu tadi pada awal-awal nota, apabila soalan melibatkan luas, maka anak-anak terus tulis formula luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, jadi di atas dia dah bagi tahu LMNP adalah image. Jadi soalan dia dah bagi luas tersebut adalah 325.8. So letakkan di formula image. 325.8 sama dengan K kuasa 2. K kuasa 2 tu apa K kuasa 2? So K kuasa 2 adalah faktor skala tadi. So berapa faktor skala dia? LMNP adalah image bagi ABCD. So kita tengok kat sini. LMNP ni image bagi ABCD. So kita ambil satu garis ya. Katalah cikgu guna ambil garis MN. Okay. Garis NM adalah sama dengan garisan CB. Maka nak cari faktor skala K, formulanya adalah image per objek. So image kita lihat ya. Dekat sini panjang dia 1, 2, 3. So 3 bahagi dengan objek kita 1. So 3 bahagi 1 dapat 3. Maka di sini jawapannya K dia adalah 3. So 3 kuasa 2. Objek berapa tak tahu. So boleh letakkan sebagai X. So sekarang anak-anak boleh terus kira luas objek dia berapa, iaitu 325.8 dibahagikan dengan 9. Okey, berapa jawapan dia ya? Kalkulator tak ada dengan Cikgu Una ni. Boleh kira lah sendiri ya. 325.9 bahagikan dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. So jawapannya adalah 36.211. Unit tak apa, tak tulis pun tak apa. So soalan nak luas ABCD, maka di sini kita tuliskan ABCD sama dengan 36.211. So boleh tak anak-anak? InsyaAllah boleh kan? Okey. Alright, untuk soalan yang seterusnya, Cikgu Puna nak bagi satu contoh soalan nombor nombor 9. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni soalan yang bukan rutin. Bukan rutin sebab biasanya kalau anak-anak lihat soalan lain semua ada 3 gambar. Contoh katakanlah soalan nombor 7. Soalan nombor 7 anak-anak boleh lihat ada gambar kecil, kemudian kecil, lepas tu besar. Bermakna ada 3 gambar ya dalam satu soalan. Sama juga soalan nombor 6. Ada soalan dia tu kita tengok gambar dia kecil, lepas tu besar. Tetapi untuk contoh soalan yang Cikgu Kuna tunjukkan nombor 9 tadi, satu contoh soalan yang kita lihat dia bagi kecil lepas tu terus besar. Yang ni kecil lepas tu terus besar. Yang ni soalan dia agak non-rutin sebab pelajar tak nampak macam mana nak huraikan dia. Okey, jadi langkah yang pertama, kita kenal pasti apakah arahan soalan. Contoh katakanlah untuk soalan ni, FCDE adalah image bagi ABCD. FCDE image bagi ABCD adalah objek di bawah gabungan VU. Di bawah gabungan VU. So di sini apa yang anak-anak boleh huraikan? Yang pertama, Cikgu Kuna bagi tips tadi, kalaulah soalan ni gabungan, kita boleh huraikan pembesaran dahulu. So sekarang kita tak sure nak huraikan pembesaran sebab kita tak nampak yang mana satu lagi image ya, sebab objek kecil tu dah ada, satu lagi tak ada image yang kecil sebelum image yang besar. Sebab bila disebut gabungan, gabungan ni bermaksud daripada kecil dia akan kecil dulu barulah besar. Tapi sekarang kalau kita lihat pada soalan ni daripada kecil terus besar. So yang ni berlaku satu lagi pembesaran yang dia tak satu lagi penjelmaan yang dia tak tunjukkan. Jadi di sini anak-anak kena cari sendiri kat mana yang kecil tadi. So bila nak cari sendiri ni anak-anak sebenarnya boleh bagi jawapan dalam macam-macam lah. Jawapan boleh diberi dalam banyak jawapan ya. Okey, contoh katakanlah kita lihat
soalan ni, langkah pertama nak lihat objek dia yang kecil tadi. Ni objek dia. Sekarang cikgu nak lukis objek yang kecil ni di tempat lain. Iaitu dia dijelmakan di tempat lain, bukan kat sini dah. So kat mana? Contoh yang pertama cikgu guna pilih di bucu-bucu. Sebab sebenarnya bila berlaku pembesaran, dia ada lagi satu lagi imej yang kecil sebelum dia dibesarkan. Jadi cikgu guna nak kecilkan balik imej yang besar tadi menjadi kecil. So macam mana nak kecilkan dia? Senang saja. Kita lihat objek dia tadi. Objek dia contoh mencancang dia 1, 2, 3, 4. Maka di sini cikgu guna kecilkan jadi 4. So jadikan 4 juga. Daripada sini kecilkan jadi 4. Tapak dia tadi 2. Ke sini dan ke sini. So cikgu nak dapat imej yang kecil satu lagi tu cikgu nak lukiskan kat situ. Nampak tak? Bermakna yang hijau tadi adalah objek asal yang dia bagi daripada soalan. Yang merah tu yang cikgu guna baru lukiskan. Jadi kat sini kita boleh huraikan apakah yang berlaku. So U kita boleh huraikan pembesaran. Pembesaran satu markah. Pembesaran kena ada faktor skala K. Iaitu nak cari faktor skala adalah imej per objek. So imej kita lihat yang besar tadi tapak dia adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kita bilang imej per objek. Imej dia 4. Objek dia 2. So 4 bagi 2 dapat 2. So kat sini K dia 2. Pusat. Pada pusat. Berapakah pusat dia? So pusat dia anak-anak boleh lihat. Pembesaran tadi, anak-anak nampak tak? Titik E tadi, bucu E ni tak bergerak. Iaitu kalau cikgu guna gariskan daripada E ke F dan daripada E nak pergi ke bucu ni dia boleh besarkan di sini. Daripada sini pun dia boleh besarkan di sini. Maka E inilah pusat pembesaran dia. Jadi huraian dia kita boleh nyatakan pembesaran K sama dengan 2 pada pusat E. Terus tulis E saja sebab dah ada abjad kat situ. So kita tak perlu lagi huraikan mengikut koordinat. So dah dapat 3 markah. Total semua 3 markah. Sekarang kita dah huraikan U, sekarang nak huraikan V pula. So V anak-anak boleh lihat ini adalah putaran. Kenapa kita katakan dia adalah putaran? Kerana objek sekarang titik B ni cikgu guna letakkan di sebelah kanan. Dia berada di sebelah kanan bermakna pada jam 3. Kemudian dia naik imej dia adalah ke titik E tadi, iaitu titik E ni jam 12 sebab ke atas. Jadi daripada 3 nak pergi ke jam 12, ni mesti putaran. So kita boleh huraikan dia putaran. Satu markah. Putaran mesti kena ada arah. So daripada 3 nak pergi ke jam 12, 90 darjah lawan arah jam. Lawan arah jam. So nak cari pusat. Macam mana kita nak cari pusat? So nak cari pusat, langkah yang pertama ambil 2 bucu yang sama. Kalau di sini bucu E dengan bucu D dah sama, bilang petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagikan 2 dapat 1, 2, 3, 4. 8 bagi 2 dapat 4. Keluar 4. 1, 2, 3, 4. So bucunya adalah di F. So kita boleh terus tulis pusat. So anak-anak dapat 3 markah. So nampak tak macam mana nak huraikan dia? Okey. Jadi kalaulah pelajar tanya cikgu, macam mana kalau nak lukis di lain? Tak nak lukis gambar kat situ. Boleh tak nak lukis di lain? Boleh, tak ada masalah. Contoh anak-anak kata nak lukis kat luar lah cikgu, tak nak lukis kat dalam. Tak apa, anak-anak kata nak lukis kat dalam tetapi nak lukis kat sini. Boleh, tak ada masalah. Contohnya sekarang anak-anak letak kat sini pula. So huraian dia sama juga, tak ada masalah. Kalau anak-anak nak huraikan pembesaran, sama, 1 markah. Faktor skala, sama juga. Cuma dia akan beza pada pusat dia. Kenapa? Sebab kat sini sekarang F dah jadi pusat dia. Sebab daripada F lah kita tarik pembesaran tadi. Besar.
Besarkan dia. Nampak tak? So sekarang pembesaran pada pusat E ni kita tukar jadi pusat F. So kat sini jawapan memang akan ada banyak lah. Tetapi huraian yang lain sama, pembesaran sama, K sama, cuma pusat dia akan berbeza. Okay. Right. Jadi sama juga dengan putaran. Okay, putaran sama, 90 darjah lawan arah jam pun sama. Sebab anak-anak lihat yang ni jam 12, B pun jam 3, sama juga lawan arah jam. Cuma dia akan beza pada pusat. Okay, untuk pusat putaran, macam mana kita nak hurai pusat putaran tadi. Kan anak lihat sekarang bucu dia jam 12 kat sini, jam 3 kat sini. So bilang L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 bahagikan dengan 2 dapat 4. 1, 2, 3, 4 berhenti kat sini. Dari bucu L, bucu L ni bilang berapa petak? 1, 2. Maka di sini anak-anak keluar 2, 1, 2. So nampak tak? B dia kat sini. Okay, so dapatlah pusatnya adalah pada B. Okay. So cikgu harap anak-anak boleh kuasai macam mana cara nak cari ataupun nak hurai pusat bagi putaran. Biasanya pusat putaran lah yang anak-anak susah sikit nak dapat ya. Okey, dan yang akhir sekali cikgu pun nak cuba tunjukkan macam mana kalaulah gambar tadi, yang kecil tadi tak nak duduk kat dalam, nak duduk kat luar, boleh juga. Nak tarik je, bucu yang besar tadi tarikkan je. Okay. Tarik je kat sini. So bila kita tarik tu, anak-anak boleh lukis yang kecil dia, boleh lukis yang kecil dia. Contoh kat sini, lukiskan balik. Nampak tak yang kecil dia kat sini? Okay. Nampak tak? Macam bodoh dah pula ya. Sekejap Okay, cikgu nak tarik balik. Tarik je, gambar ni tarik je. Yang ni pun tarik je. So dia akan dapat persilangan kat sini. Inilah pusat putaran dia. Sorry, pusat pembesaran dia. Maksudnya pembesaran sama, K sama pusat dia. So, pusat kat sini, negatif 1, 1. Tu adalah pusat pembesaran. So kat mana objek, image yang kedua tu? Kat sini lah, image dia. Kat situ. So kita dah boleh hurai pasal putaran pula. Putaran sama, satu markah, lawan arah jam sama, pusat dia yang berbeza. Pusat dia kat mana sekarang? So yang ni, F jam 12, D jam 3. So bilang petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 bahagi dengan 2 dapat 4. 1, 2, 3, 4. So sekarang kita nampak tak dia betul-betul berada kat bucu C tadi. Bucu L dia tu dah betul-betul berada kat bucu C. So dah betul-betul berada kat bucu C, maka pusatnya adalah C. So itulah jawapannya. Okay, so cikgu rasa kita tangguh dulu untuk meeting kita kali ni. Kita beri laluan pada Zohor, okay, sebab waktu Zohor dah sampai. So cikgu Kuna rasa cikgu Kuna berhentikan di sini dulu, insyaAllah. Kalau ada kelapangan, ada masa, kita akan sambung lagi sebab tajuk ni belum habis, banyak lagi yang nak bincang. Okay, kalau anak-anak yang belum print out ataupun belum download soalan ni, boleh download tajuk penjemahan ni. Untuk next class, cikgu Kuna akan bincangkan lagi soalan ni. Okay, so stay tune ya, jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna dan join grup Telegram untuk next class, untuk info-info yang terkini tentang kelas yang akan kita buat bersama nanti ya. Banyak lagi tajuk-tajuk atau teknik-teknik mudah yang Cikgu Kuna akan bincangkan dari semasa ke semasa. So jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna, Matematik Mudah Mesek. InsyaAllah semoga kita sama-sama menuju kejayaan. Okay kelas, jumpa lagi nanti insyaAllah. Selamat bersolat dulu. Jom kita sama-sama solat Zuhur. Semoga kelas kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa insyaAllah setiap kali kelas cikgu nak kita sama-sama baca selawat tafrijah dan akhir kelas pun sama, kita sama-sama baca selawat tafrijah.
Semoga kelas kita ni diberkati dan mendapat keredaan serta keberkatan daripada Allah SWT. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazim tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Okey, jadi anak-anak hafal selawat tu sebab banyak sangat kelebihan selawat tu. Okey, sebelum cikgu tutup kelas ni ada satu soalan daripada pelajar Nurul Ismail. Cikgu, kalau tersilap tulis penjelmaan, contoh penjelmaan U tu pembesaran tapi saya buat U tu putaran, macam mana? Okey, macam ni. Macam yang cikgu jelaskan tadi, kalaulah putaran ni diberi gabungan penjelmaan, contoh katakanlah dia kata P adalah image bagi Q di bawah gabungan penjelmaan UV. So bila ada perkataan gabungan, adik-adik boleh huraikan yang mana dulu? Nak huraikan pembesaran dulu pun boleh, putaran dulu pun boleh. Tetapi kalau soalan tu memang dah mention A adalah image di bawah B di bawah penjelmaan V. Yang mana memang V tu adalah putaran. So memang kena hurai putaran dulu, kena ikut syarat tu. Tapi kalau dia kata gabungan ni tak ada masalah. Nak huraikan, yang cikgu nasihatkan kalau gabungan ni huraikan pembesaran dulu. Sebab pembesaran ni biasanya pelajar tak salah masa nak tulis pusat. Tapi putaran ni biasanya pelajar salah. Jadi kalau hurai putaran dulu, cuma dapat 2 markah, pembesaran kat bawah pun maksimum cuma 2 saja, tak boleh bagi 3. Tapi tu kena ingatlah syaratnya mesti hanya melibatkan gabungan penjelmaan. Kalau soalan tadi tiada gabungan, dia bagi satu-satu, mesti kena ikut syarat yang dinyatakan. Okay? So semoga perkongsian cikgu kali ini memberi manfaat untuk semua anak-anak pelajar. Dan yang tak dapat live dengan Cikgu Kuna boleh terus tonton dalam YouTube Cikgu Kuna. Dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna. Semoga lebih membantu anak-anak dan boleh memberi manfaat untuk kita semua. Okey, terima kasih ya anak-anak. Kalau apa-apa tak faham lagi boleh PM Cikgu melalui Telegram. Dan insyaAllah nanti terus follow YouTube Cikgu dan subscribe untuk next video. Okay, thank you class. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.